Kalau kita telitikan, seorang ustaz itu dia belajar daripada si fulan, dan si fulan itu sebenarnya seorang pawang, itu menunjukkan perubatan ustaz itu salah. Sebab kaedah yang dipelajari pada seorang pawang, walaupun bacaan-bacaannya daripada ayat Al-Quran dan doa maksurah. Di sini sebenarnya sudah lama timbul masalah. Apa yang diistilahkan islamisasi. Usaha seseorang mukmin mengislamkan kaedah-kaedah kafir. Lebih jelas lagi, kaedah seseorang mukmin mengislamkan kaedah-kaedah perubatan perbomohan. Adakah boleh jadi kaedah Islam daripada kaedah bomoh tadi? Jawapannya, sampai bila-bila pun kaedah-kaedah perbomohan, pepawangan yang menggunakan khidmat jin dan syaitan ini tidak akan jadi kaedah rawatan Islam. Tak boleh bersih daripada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang menyalahi akidah dan syariah. Macam mana pun. Tapi apa yang berlaku di negara kita dan di seluruh dunia Islam, kaedah-kaedah perbomohan, kaedah-kaedah perpawangan ni dipelajari, kemudian kononnya diislamkan. Caranya hanya yang pertama menukarkan bacaan-bacaan jampi serapah itu dengan ayat-ayat Quran, dengan doa-doa biasa. Yang kedua, diiktikadkan dia tidak minta tolong jin dan syaitan. Diiktikadkan bahawa bila dibaca itu semata-mata daripada Allah. Cuma kaedahnya itu diambil daripada perbomohan. Sebenarnya ini tidak boleh berlaku. Unsur-unsur jin dan syaitan itu tetap ada dalam kaedah yang dipelajari oleh pawang dan bomoh. Kan sangat jelas bagi kita, kalau kita teliti betul-betul sangat jelas. Bagaimana jelasnya? Rasulullah melarang kita bertemu dan percaya cakap bomoh, cakap tukang-tukang telik. Bertemu kemudian kita percaya pun tak boleh. Ini lebih daripada itu. Bertemu, percaya, belajar kaedahnya, jadi muridnya. Tentulah ini lebih dilarang. Sebab itu ada sebuah hadis yang bermaksud, siapa menemui seseorang kahin, seorang bomoh, seorang pawang, dan belajar daripada ilmu perbomohannya, maka berarti dia belajar satu cabang daripada sihir. Ilmu sihir ini akan berkembang takat mana dia mempelajari ilmu itu daripada pawang tersebut. Hadis ini hadis yang sahih. Sebab itu kita mesti tolak konsep usaha islamisasi kaedah-kaedah rawatan perbomohan ini untuk menjadi rawatan Islam. Misalnya yang saya temui ada sebuah buku yang bertajuk Kaedah Merawat Santau. Kaedah Merawat Santau. Rawatan santau ini memang terkenal di kalangan para pawang dan bomoh di Malaysia ini, di Indonesia. Pawang-pawang yang merawat penyakit santau, biasanya mereka mampu, seolah-olah mampu mengeluarkan benda-benda daripada badan orang yang kena santau. Antaranya mengeluarkan paku, mengeluarkan rambut, mengeluarkan serbuk-serbuk kaca, mengeluarkan dawai dan sebagainya. Ini dipelajari oleh setengah ustaz. Lalu jampi-jampi serapah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa apa, ditukar dengan ayat-ayat Quran. Lalu mereka dakwa telah berjaya mengislamkan satu kaedah perubatan tradisional Melayu. Sedangkan apabila kita lihat apa yang dilakukan oleh bomoh santau ni dengan apa yang dilakukan oleh ustaz yang belajar ni, sama saja. Yang keluar benda yang sama, serbuk kaca, dawai-dawai, berus-periuk, paku, kecil-kecil, rambut dan sebagainya. Sama. Jadi nyatalah usaha mengislamkan kaedah-kaedah perbomohan ini sebenarnya perlu kita besmi, perlu kita tentang, dan hasil daripada usaha itu kita tak boleh terima sama sekali. Kerana itu satu usaha yang menipu diri kita sendiri. Katalah seorang ustaz, dia belajar ilmu merawat penyakit santau dan dia dakwa telah berjaya mengislamkan kaedah perbomohan dalam merawat penyakit santau. Lalu ditulis dalam sebuah buku. Buku ini disebarkan dan digunakan oleh orang ramai. Orang ramai fikir apa yang terkandung dalam buku ini adalah betul kerana kaedah perpawangan, perbomohan sudah diislamkan. Sedangkan sebenarnya tidak berubah. Unsur jin, unsur syaitan itu tak ada.